Cikgu Siu. Kali ini, marilah kita sama-sama belajar 6.7 pemasaran dan juaran dalam bab 6 persediaan memulakan perniagaan. Tahu tak kamu apa itu pemasaran? Pemasaran ialah strategi, proses atau kaedah yang berkesan untuk menyarukan produk atau perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna melalui aktiviti pemasaran. Produk atau perkhidmatan dapat diajukan daripada pengeluar kepada pengguna untuk memberi kepuasan kepada pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi, apa itu juaran? Juaran biasanya ada pembeli dan penjualan. Ya, juaran adalah aktiviti pertukaran hak milik sesuatu produk antara pembeli dengan penjual. Juaran bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Pemasaran dan juaran mempunyai matlamat yang sama, iaitu menjana keuntungan sesebuah perniagaan. Seterusnya, marilah kita sama-sama belajar persediaan untuk menjalankan aktiviti pemasaran dan juaran bagi produk dan perkhidmatan. Pemasaran dan juaran bagi produk dan perkhidmatan perlu mengambil kira aspek berikut, iaitu nombor 1, produk atau perkhidmatan. 2, ajuan atau tempat dipasarkan. 3, harga. 4, promosi. Keempat ini akan jadi campuran pemasaran. Campuran pemasaran ini selalu kita dengar orang kata 4P kan? 4P ini, kamu tengok kalau kita tukar jadi BI bahasa Inggeris, maka setiap perkataan mula dari huruf P ini, inilah 4P. Kalau lain kali kamu dengar 4P, iaitu campuran pemasaran. Jadi kamu kena ingat 4P ini. Bagi memasarkan produk, usahawan perlu mengetahui ciri-ciri kekuatan dan bentuk fizikal bagi produk yang ditawarkan. Contohnya dari segi jenama, pembungkusan, reka bentuk, saiz, kualiti, status ala, jaminan dan khidmat sampingan. Untuk menawarkan perkhidmatan, usahawan perlu mengetahui berkaitan dengan pakej yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, waktu operasi dan sebagainya. Ajuan atau tempat dipasarkan. Usahawan perlu memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatan yang berkesan. Dengan pemilihan tempat yang sesuai akan menentukan kejayaan atau kekekalan sesuatu perniagaan. Jadi, pilih tempat untuk berniaga sangat penting. Seterusnya, perniagaan yang ingin memiliki premis tetap.
perlu memilih tempat dengan kemudahan infrastruktur lengkap, kemudahan pengangkutan yang cekap, dan penghampiran pelanggan. Ketiga, perniagaan yang tidak mempunyai premis tetap, usahawan perlu memilih saluran acuan yang sesuai. Contohnya, usahawan mendapat bekaran barang daripada pemborong. Usahawan perlu memilih saluran acuan yang sesuai dengan produk atau perkhidmatan. Ketiga, harga. Harga ialah bayaran yang perlu dibayar oleh pembeli untuk memiliki produk atau perkhidmatan. Penetapan harga pepatutan adalah penting kerana pelanggan biasanya bersikap sensitif terhadap harga sesuatu produk atau perkhidmatan. Usahawan perlu mempertimbangkan permintaan pengguna, kos pengeluaran dan persaingan dalam menetapkan harga. Bagi menarik perhatian pembeli, jadi usahawan boleh menawarkan pembelian diskaun kepada pembeli. Okey, contoh harga perkhidmatan cuci kereta ini. Empat, promosi. Promosi adalah satu proses, cara atau kaedah untuk memberitahu, menyebarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu produk atau perkhidmatan. Promosi yang berkesan bagi sesuatu produk atau perkhidmatan akan dapat menggegarkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan tersebut di pasaran. Usahawan perlu memilih media pengikranan yang sesuai untuk memasarkan produk atau perkhidmatannya. Sekarang kita tengok peranan promosi. Peranan promosi adalah untuk memperkenalkan barang dan perkhidmatan baharu. Dua, memujuk dan mempengaruhi pengguna. Ketiga, mewujudkan permintaan atau pasaran untuk keluaran baharu. Keempat, meningkatkan cuaran dan keuntungan. Kelima, menaikkan imej produk dan imej syarikat. Kaedah promosi terdiri daripada 4 jenis kaedah promosi, iaitu pengikranan, promosi jualan, jualan langsung, dan publicity. Kaedah promosi yang pertama, pengikranan. Kaedah ini merupakan satu cara komunikasi bermasaran yang dirancang khas untuk memberitahu dan memujuk pengguna membeli sesuatu produk atau perkhidmatan. Media pengikranan yang bersesuaian ialah media bercetak. Contoh media bercetak seperti majalah, surat khabar, katalog. Manakala media elektronik, contoh seperti radio, televisyen. Cikgu di sini pun ada tulis membuat iklan produk melalui TV, radio, majalah dan lain-lain lagi. Apakah tujuan sesuatu produk diiklankan? Kalau kita membuat iklan, maka boleh memperkenalkan barangan baharu.
pelanggan pun akan mengingati sesuatu barang. Maka boleh menggegarkan pasaran barang. Barangan lebih popular, imej yang lebih baik. Boleh mempengaruhi, memberitahu dan memujuk pengguna untuk membeli produk kamu. Mendapatkan maklumat sesuatu barang dan boleh meningkatkan jualan. Kaedah promosi yang kedua ialah jualan langsung. Jualan langsung ini merupakan satu kaedah jualan yang melibatkan interaksi dan pertemuan secara peribadi antara jurujual dengan pakar perangan. Contoh, jurujual datang ke rumah pelanggan membuat demonstrasi jualan. Kaedah promosi yang ketiga ialah promosi jualan. Promosi jualan melibatkan berbagai jenis insentif untuk menarik minat pengguna agar menampakkan belian. Mereka bagi tempoh tertentu. Antara contoh insentif tersebut ialah seperti cabutan berdua, beli diskaun, pembelian kupon, sampel percuma dan lain-lain. Kaedah promosi yang keempat, publicity. Publicity merupakan maklumat yang disalurkan melalui media massa mengenai sesuatu produk atau perkhidmatan. Kos siaran biasanya ditanggung oleh pihak media massa. Proses dalam publicity mempunyai kredibiliti yang tinggi kerana mendapat kepercayaan daripada pengguna. Contoh, sebuah telefon bimbit rekaan terbaru yang berteknologi tinggi keluaran syarikat Oppo dilaporkan oleh pihak akbar untuk pengetahuan umum dalam bentuk rencana. Rencana ini disediakan oleh wartawan dan menceritakan tentang kelebihan dan kelemahan telefon bimbit tersebut. Jadi apakah kelebihan kepada pengusaha bagi publicity? Pelanggan dapat mengenali dengan lebih lanjut tentang hasil keluaran. Mudah dipercayai oleh pelanggan kerana maklumat yang dilaporkan adalah bebas tanpa kecuali dan tidak dipengaruhi oleh peniaga. Peniaga tidak perlu membayar kos promosi kerana ditanggung oleh pihak penerbit. Sudah habis belajar 6.7 dan 6.8. Tibalah masa segmen pengukuhan. Okey, sekarang tengok gambar satu ini menunjukkan sejenis barang yang diiklankan di media elektronik. Ini merupakan sebuah mesin basuh automatik. Mesra pengguna, berteknologi nano, diskaun 20%. Harga asal RM1,000. Harga baru RM800. Jaminan 5 tahun. Bayaran ansuran mudah. Penghantaran percuma. Suaranya. Terangkan 2 elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. Kata tugas terangkan. Mesti ada satu fakta dan satu uraian
ringkas. Inilah contoh jawapan. Kalau nak terangkan elemen campuran pemasaran, tadi sudah belajar 4P kan? Contoh, produk, harga, promosi, tempat agihan. So, kalau kamu sudah tulis fakta, maka sudah boleh dapat 2 markah. Sebab di sini 4 markah kan? Mesti 2 fakta, 2 huraian. Kalau tulis 4 fakta, dapat 2 markah saja. Sebab mesti 2 fakta, 2 huraian. Contoh, fakta pertama, produk, ada barang. Kamu nampak gambar raja ini kan? Gambar raja ini, mesin bakso automatik ini memang tahan lama. Memang boleh pakai lama. Sebab dia jangka hayat lama. Teknologi nano. Rupa bentuk dia menarik juga. Jaminan 5 tahun. Nampak sini ada tulis produk dia jaminan 5 tahun. Mesin basuh automatik, mesra pengguna. Jadi jawapan kamu ada tulis. Sudah dapat 1 markah lagi bagi huraian. Okey, harga sepadan dengan kualiti. Iaitu harga dia harga asal RM1,000 kan? RM1,000 Malaysia. Jadi harga berpatutan lah. Tapi sekarang dia ada bagi promosi. Promosi ni diiklankan dan diketahui umum, liputan meluas, ada diskaun 20%. Jadi potongan RM200 Malaysia. Atau harga diskaun sekarang jual dengan harga RM800. Okey, tempat agihan atau tempat dipasarkan. Pengandaran cepat dan boleh didapati di cawangan berhampiran, dekat atau pengandaran percuma. Soalan 2. Terangkan kaedah promosi yang sesuai bagi produk tersebut. Produk tersebut ialah gambar mesin basuh automatik tadi itulah. Untuk nak mendapatkan 4 markah bagi soalan ini, kata tugas adalah terangkan. Jadi, untuk nak dapatkan 4 markah, mesti ada 2 fakta dan 2 uraian ringkas atau 2 contoh. Okey, you sudah belajar 4P kan? Okey, pengikranan. Kalau fakta ialah pengikranan, uraian kamu boleh tulis cara memujuk pengguna membeli. Sebab tadi kamu sudah belajar kan? Kenapa nak buat pengikranan? Sebab nak memujuk pengguna membeli. Mempengaruhi pengguna. Contoh-contoh pengikranan seperti media cetak, media elektronik, atau kamu tulis contoh yang sesuai. Kamu tulis radio pun dapat markah, TV, majalah pun boleh. Itu adalah contoh. Okey, kalau fakta yang kedua, promosi juaran. Promosi juaran melibatkan berbagai insentif. Bagi huraian promosi juaran melibatkan berbagai insentif atau ganjaran. Contoh, apakah promosi juaran? Contoh, caputan berdua, sampel percuma, diskaun harga. Salah satu jawapan, so dapat markah lagi. Okey, juaran langsung punya huraian menggunakan hikmat jurujual atau ejen atau stokis. Manakala publicity. Publicity ni maklumat disalurkan melalui media massa.
atau dokumentasi, atau rancangan khas, atau rencana. Jangan lupa tekan subscribe, lonceng, like, komen, dan share.